tahu ini kementerian apa masalah. Ini kementerian tidak tahu dia terlupakah ataupun tidak cukup kaki tangan kah, ataupun dia tidak ambil perkara ini yang serius. Isu mengenai pengiktirafan, recognition, sijil untuk doktor-doktor balik daripada negeri China dan Taiwan. Kita ini perkara memang bahas dalam 2010, 11, 12. Kita sudah bahas itu masa bekas menteri, sekarang menteri pengangkutan ambil di perkara serius. Menghantarkan satu kumpulan ataupun satu tim turun padang ke negeri China nak dalam buat proses pengiktirafan sijil-sijil daripada negeri China. Tetapi cukup kita sedih, cuma 2 universiti dia boleh selesai. 2 universiti boleh selesai, ada University Shanghai Medical University dan Shanghai Chiao Tung University. 2 universiti saja. Ada lagi 9 universiti pun belum lagi buat. Selalu saya nampak ada satu surat daripada persatuan hantar kepada sama saya, minta saya tolong pasal mana dia punya ahli-ahli punya anak-anak daripada ahli persatuan itu. Dia orang mengamuk, kita ini masalah sampai hari ini tak boleh selesai. Dia punya anak kata begitu susah 4-5 tahun belajar di universiti, tetapi balik dia pergi kerja kongsi kong, dia tidak boleh layak jadi doktor. Kita mesti mau ingat, kalau kita perangai macam itu, macam mana kita boleh dapat generasi muda sokong sama kita? Inilah pemangkang memang kong kali kong ya. Dia memang harap kita tidak selesai. Dia boleh dapat undi. Inilah kong kali kong punya pemangkang. Kita cerita betul, dia cerita lain. Inilah Kementerian Kesihatan ini. Kenapa tidak ambil perkara ini yang serius? Ini MMC ini, kita punya Malaysia Medical Council ini, dia betul-betul dia cari orang agung kah? Ataupun dia cari lawas satu agung lagi, itu lawas pun ada satu agung. Itu lagi hebat. Kenapa kita kalau ada hati pergi selesai itu satu isu, memang kita boleh tepat selesai. Setuju ke tidak Datuk Yang di-Pertua? Kita sampai hari ini kita cerita tak boleh habis. Saya difaham ada satu berapa mahasiswa-mahasiswi pergi buat aduan dekat, termasuklah persatuan buat aduan dekat MNC. MNC beritahu, oh kita sekarang banyak kerja. Pasal kita ada 12,000 orang graduate daripada University of Indonesia. Kita mau buat dulu ini. Ini terutamakan. Tadi generasi muda berasa, kenapa ini sudah jadi soal sudah resesi sudah. Kenapa ini Indonesia punya, minta maaf ini hari saya bukan tuduh Melayu ke Cina ke Ibang, kita mesti mau selesai semua. Kita Indonesia pun mau selesai, kita negeri Cina pun mau selesai, Taiwan punya pun mau selesai. Kenapa kita pun tidak? Kalau India ada, India punya pun selesai. Kenapa kita ada kaki tangan? MNC ini apa dia kerja ini? Ini dia orang MNC punya betul-betul ada pengalaman kan? Cukup pengalaman kan? Tidak. Kenapa begitu susah? Kalau dunia boleh recognize dia orang punya, apa pasal Malaysia tak boleh? Kenapa Malaysia begitu susah kita buat keputusan? Kenapa begitu susah? Kenapa kita mau buat double standard? Saya nak tanya ini, Menteri Kesihatan ini. Dia pun tak sihat lah, saya ingat Menteri Kesihatan. Ini pokok senang. Janganlah sumpah orang, nanti lama-lama hati sendiri pun tak sihat ini. Kita sebagai menteri mestilah ambil perkara ini yang serius.
Mana bekas menteri leftover punya kerja belum selesai, menteri disambungkan, mesti mau selesai itu kerja. Saya mau tanya ini, Menteri Kesihatan, berapa lama lagi ini isu-isu pengiktirafan baru boleh diselesai daripada negeri China, Taiwan dan Indonesia ini? Pasal kita sekarang total di kawasan pendalaman tiada. Ramai orang graduate balik tidak dapat iktiraf. Dia orang tidak boleh jalankan tugas. Inilah rakyat marah sama kita. Kita selalu kata bila tanya total tiada, oh kita nak ambil total daripada luar negeri. Apa pasal kita anak kita semua ada, kenapa kita tidak mau iktiraf? Kenapa kita tidak minta dia orang membantu negara kita? Bagi dia orang jalankan tugas. Jadi harap ini Dato' Yang Dipertua pun boleh sokong. Dato' Yang Dipertua, ini isu satu lagi. Baru-baru ini kita ada tengah yang bernama Menteri Kesihatan nasihat kepada rakyat, kalau kita ada pesakit jangan masuk hospital swasta, pasal banyak mahal. Dia orang boleh charge auto, dia orang punya suka hati kemungkinan. Kita semua kasih bebas. Saya rasa kita perkara ini mesti mau bottom line control. Janganlah harga terlampau mahal. Kita janganlah satu kali charge kau-kau punya kasih kita punya rakyat. Kita mesti mau nilai what is our CSR. Kalau tidak boleh kasih free, charge reasonable. Kita bernasihat kepada rakyat, kita gunalah hospital kerjaan. Saya pun setuju. Tetapi menteri ada sedar ke tidak? Hospital kita kalau mau x-ray pun mau queue 6 bulan sampai 8 bulan. Kalau dia mau pergi buat operation, kadang-kadang 1 tahun baru boleh sampai dia. Rakyat jumpa sama saya. Dia kata saya punya nyawa boleh sampai kan tidak, belum tahu lagi. Ini perkara memang ada berlaku. Memang ada berlaku. Ada satu mau untuk jantung, tapi 6 bulan booking. Dia 2 bulan setengah sudah jalan. Sudah sayonara. Sudah habis sudah. Inilah rakyat marah sama kita. Kita mesti mau ingat mana kita punya kelemahan. Kan mana kita punya tidak mampu semua, kita minta swasta tolong. Tapi kita mesti mau understanding sama swasta. Dan juga kita punya planning dalam hospital, membina hospital. Jangan kita punya membinaan sampai hari ini, cukup hari ini guna. Kita mesti mau rancang masa depan 5 tahun ke 10 tahun, sekurang-kurangnya 10 tahun. Jangan ikut pemangkan cakap mahal sikit sudah dia pobek-pobek sana bising. Kalau besok dia masuk sana hospital mau mati dia marah. Oh ini tidak cukup buatlah kerjaan, tidak buatlah inilah itulah. Kita kalau tidak rancang dulu, boleh tanya cukup hari ini. Larut bangun ya. Lumut. Lumut. Tak apa. Larut kalau muka sekejap. Kita mestilah mau cukup rancang betul-betul. Kalau macam contoh x-ray, ini hari kalau kita ada spare 4 ke 5 bilik untuk x-ray. Hari ini kita guna 1, kita pasang 1. Besok ramai orang kita tambah lagi, ada spare. Sekarang kalau ada hospital, bila saya tanya, dia cakap YB kita tiada tempat sudah penuh, kita tidak boleh expand. Unless we build a new place or we build a new hospital dengan izin. Macam contoh Talisi memang sama juga. Dia no planning in ahead. Bila kita ada masalah, baru kalau kamu we only reactive, we bukan proaktif. Bila lah kita baru proaktif. Inilah masalah. Masa ke semasa. Albin dulu, saya tolong. Boleh. Ini kawan saya menurut dia pun serupa. Tolong saya ucap pun bagus juga. Kita masalah. Boleh kasih saya 1 minit dulu. Kita masalah
rancangan. Kita tiada pikiran panjang. Kita nak sekarang juga. Ikut ini pemangkang. Kita tidak boleh rancang masa panjang. Pemangkang mau semua mau pendek. Kalau dia nyawa pendek punya masa, dia bising. Tanya ini. Pogosna. Kalau dia masuk hospital, kalau tiada doktor, besok dia bising. Maki habis-habis kerjaannya. Kalau kita nak bantu doktor habis-habis, dia cakap. Itu peruntukan pasti kasih. Wasted. Betul tak, Pogosna? Pogosna punya. Betul. Kasih sama Lumut. Ya. Nanti dulu. Dato' yang dipetua. Tiara ambil masa saya nanti, saya ambil masa boleh sambung. Sikit saja. Masa berjalan yang Mas. Dato' Sri, Doktor yang dipetua, saya sokong apa yang disebut oleh Bintulu. Cuma saya nak cerita berlaku di Hospital Manjung. Endoskop rusak, tak boleh dibaiki. Jadi bila kita nak buat pemeriksaan perut, kita kena pergi Bintulu. Ini memang keadaan teruk. Kita nak tanya Kementerian Kesihatan macam mana diurus ataupun menyenggara peralatan di hospital. Lagi satu, Bintulu, ini kita ada jururawat yang berkelulusan ijazah. Jadi kita nak minta Kementerian Kesihatan kalau boleh, lihat jugalah kelayakan dia orang tu, dan kalau boleh kita wujudkan skim untuk jururawat yang berijazah. Setuju Bintulu? Terima kasih. Terima kasih. Lumut. Memang saya ini sepan nanti dulu. Sebitan itu sepan cerita kong kali kong yang tadi. Ini cerita ini. Terima kasih yang berhormat Lumut. Memang ini cerita ini punya saya setuju. Saya punya kawasan sendiri pun kena juga. Saya punya X-ray sana kelusakan itu X-ray boleh 1 tahun tidak boleh. Baik boleh. Memang kong kali kong ya. Inilah isu-isu ini kita lemah dalam penyakaran. Maintenance we are very poor. Macam contoh hospital, kalau kita pergi tak payah masuk mana, masuk tandas. Kalau tak percaya, tato yang dipetua saya bawa dia pergi. GH. Dia lama yang masuk mesti pengsam dalamnya. Okay. Macam mana sebagai hospital, dia punya kebersihan tiada. Ibu mau juga kan? Ya. Cepatlah saya memang masa sudah habis. Bantu. Jururawat. Terima kasih Dato' Yang Petua. Terima kasih sahabat Bintulu. Tahniahlah kepada sahabat Bintulu kerana sungguh-sungguh memperjuangkan keperhatian beliau kepada rakyat-rakyat yang memerlukan kesihatan ni. Saya tanya Bintulu, bagaimana keadaan di Sarawak? Rakyat-rakyat di luar bandar, terutama sekali yang menggunakan bot-bot ni kepada hospital yang tiada kemudahan seperti klinik yang begitu canggih. Adakah yang berhormat tidak melihat masalah orang-orang yang tinggal atau mustatin di rumah-rumah panjang, yang kadang-kadang ambulans pun tiada, bot pun tiada, kalau tengah sungai dia kadang-kadang mampus jugalah kalau tidak sampai kepada hospital. Sama juga dengan ambulan-ambulan yang di Kota Kinabalu, kadang-kadang mati ya. Mati tengah jalan. Kok setiap mati. Jadi macam mana yang Muhammad? Terima kasih yang berhormat Putatang. Memang saya setuju. Ini masalah satu lagi kelemahan kita. Ini memang saya setuju. Rumah panjang, rumah jemaah emblem maupun serupa juga kalau kita ada bersakit, kalau kita duduk dalam pendalaman pun sama juga. Kita nak tunggu Tuang Allah datang tolong ambil. Kita punya kawasan contoh di Labang. Berapa kali saya sudah sentuh. Sampai hari ini belum mula lagi sampai kawasan. Lulus demi lulus. Tapi saya tak tahu kenapa buat satu klinik begitu susah. Inilah harap kementerian-kementerian, terutama sekali Kementerian Kesihatan, belajarlah sikit. Ini hari kemungkinan bukan kita tuduh itu kawasan. Satu hari mana tahu, kalau you tuduh itu kawasan, pergi melawat itu kawasan, you terus sakit, itu tiada klinik, ibu pada mati juga. Muhammad, di kawasan saya ada 5-6 kawasan kampung yang cuma ada perkhidmatan doktor udara. Cuma minta kesihatan upgrade di klinik desa. Memang saya setuju, masuk. You biar masuk saya biar ucapan. Nanti minta dia orang jawab. Itulah tadi saya tanya speaker, you setuju atau tidak? Sokong atau tidak? Inilah masalah. Satu lagi tato yang dipetua. Satu lagi tato yang dipetua.
Masalah lagi, kita dulu, sampai sekarang saya ingat kita pun kurang jururawat. Betul tak? Tetapi banyak jururawat keluar daripada kolej, dia kata tidak layak. Tidak dapat masuk. Macam mana ini? Kenapa kita punya perangai macam itu? Bila dia belajar, kalau itu kolej tidak layak, kita tutup. Jangan kasih itu anak-anak kita sudah belajar tahun-tahun sana, lepas itu barulah baru kata dia tak layak. Dia PTPTM pun sudah pinjang, tapi belajar habis tidak boleh masuk. Apa cerita ini? So saya mau dapat jawab satu jawaban yang betul. Setuju tak kita tukar Menteri Kesihatan, tukar Menteri Kong Kali Kong? Setuju? Itulah saya cakap di Kong Kali Kong. Menteri Kong Kali Kong. Tukar Menteri lah, tukar Menteri Kong Kali Kong boleh? Simpang Renggam. Mau tambah dua, tambah. Yang Bapak dulu, populasi Malaysia semakin meningkat dan saya lihat, saya ikut data semalam, kini sudah mencecah 30.3 juta orang. Tapi untuk membina sebuah hospital, kalau tak silap saya, satu katil memerlukan RM150,000. Jadi menangkan kos yang begitu tinggi, apakah cadangan? Sebab mungkin revenue, pendapatan negara kita pun terhad. Jadi macam mana? Dan mungkin adakah, bukan tidak salahkan menteri, tapi dari segi bajet peruntukan tu, dan juga bagaimana kita meningkatkan peruntukan untuk sektor kesihatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya memang setuju. Kita sini bukan marah menteri. Kita nak minta menteri proaktif. Jangan selalu kita lupa. Apa lagi kerja belum dihabis. We must make sure we carry forward and follow up, make sure kita selesai. Itu memanglah yang berhormat KP, kita pahamlah. Menteri-menteri selalu kita kata, nak turun padang, lihat sendiri, barulah tahu. Janganlah kita cuma tengah saja, hearsay. Hearsay selalu wangi-wangi punya dia bagi tahu, tapi buruk punya dia tidak bagi tahu. Inilah masalah. Jangan sampai lupa tentang di sana. Jangan sampai lupa tentang di sana. Ini isu-isu kelemahan kita sahara semua kementerian, terutama sekali Kementerian Kesihatan. Betul-betul turun badan, lihat hospital ke hospital, kawasan ke kawasan. Sekurang-kurang kita ubah suai lah. Mana sepatu mau ubah. Tahu yang dipetua. Kita nampak KYA 2. KYA 2 memang kita semua setuju. Cantik. Serupa macam shopping mall, airport. Tetapi kita sudah sekarang lihat beberapa bulan saja kita guna itu airport. Macam-macam masalah sudah ada. Sebelum itu pindah, memang kita ada nampak MAB sama AirAsia ada bertangga. Kita hari ini bukan kata sokong AirAsia. Kita kasih tuduh KYA 2. Sekarang masalah betul-betul bertepan sama kita. Desain ini airport, kita bukan untuk pesawat-pesawat. Untuk pesawat-pesawat pengguna itu airport. Kita concentrate on outlet, shopping area. Kita sekarang pergi KYA 2, yang punya desain. Kalau ramai sikit traffic, high traffic, punya masa high traffic, orang sama orang boleh langkau. Lagi sekarang tampak itu terlampau jauh, dia guna pagi. Saya pun cuba try pagi. Raya sampai marah, pagi peng. Raya pun tidak peduli. Tidak boleh lalu. Masalah yang paling pening punya. Bila kita orang tua kah, orang tak boleh jalan, okay, you guna wheelchair.
Saya tanya itu orang surung wheelchair punya. Dia kata ini kita memang panak. Dia kata belum nampak lagi tadi itu sana naik bukit punya. Saya nak berdiri sana tengok dia suruh naik bukit. Dia pengsan sama tu orang baru boleh kasih suruh naik. Saya rasa tidak lama ini mau beli satu kereta tarik itu wheelchair lah. Kasih naik. Itu mana-mana tampak ada rank punya. The rank is deep. Tidak boleh disurung. Kenapa desain airport saya dipaham? MAP tidak engage satu desain airport punya arkitek. Ada pengalaman punya. Saya dipaham KIA 2 ini desain ini airport punya tidak ada pengalaman. That is why today having this problem. Termasuklah. Saya punya handphone sini ada. Dia orang baru pagi sama saya semalam. Dia kata kita MAP sekarang ada teknologi high-tech. Pasal taxiway sekarang kita boleh nampak. Airport KIA 2 kita bila hujan 10-15 minit mesti nampak sini sana. Macam panjang kilat gini macam. Sini sana semua ada air. Taxiway kita kalau jalan pampi serupa macam kita disco all the way. Tapi kita ada lihat ke tidak MAP? Kalau macam biarkan ini macam ini kapal terbang tidak berapa selamat. Ini kapal terbang yang hydrolik mana boleh tahan. Harap MAP boleh paham. Negara ini tahun ini nasib pun tidak baik. MA 3701 masalah, MA 17 satu masalah. Jangan lagi nanti KIA 2 ada masalah lagi. Kita sekarang semalam punya tiarang pagi sama saya tengok itu taxiway bila hujan 15 minit itu serupa macam longkang. Dia guna plastik, nanti saya boleh bagi tunjuk speaker. Dia pakai plastik tong kasih buang itu air masuk longkang. Kenapa mula-mula Asia soalkan ini isu? MAP tidak ambil perkara yang serius. Kenapa itu hari dia orang membina punya masa itu soil condition dia orang tidak lihat. Saya difaham itu tapak lumbung. Kenapa kita tidak buang lumbung habis-habis 10 ke 20 ke 30 meter tahun timbun balik pakai pasir kompak betul-betul. Sampai hari ini kalau kita tak selesai there will be another disaster. Contoh itu pipe sekarang. Tidak tahu pipe pasal itu sinking punya itu oil and gas punya pipe sudah leaking. Kalau tiada orang tidak lihat, nanti meletup lagi satu kali. Di airport, siapa bertanggung jawab? Tato yang dipetua. Inilah saya meminta Menteri Pengangkutan, apa dia punya rancangan? Ataupun cadangan untuk menyelesaikan ini isu-isu tadi saya disentuhkan ini masalah. Tato yang dipetua. Ini isu ini kita selalu naik sikit haraka. Pembangkang dalam dunia paling pising punya. Dia pun tidak fikir punya. Dia mau undi saja. Dia kasih lagi kipas semua buat emosi. Kenapa kerjaan kita Barisan Nasional? Kalau boleh lah, tolong kita nilai balik. Ini minyak semua, banyak negara sudah flop. Ikut market price, out and down. In another way, kita kasih balik subsidi. Contoh, saya cuma bagi contoh. Kementerian Kewangan sama Jawatan Perdana Menteri boleh lihat, boleh nilai, boleh buat kajian. Kita contoh macam, kita bagi float, kita tidak mau bagi subsidi minyak. Kenapa saya cakap tidak mau bagi subsidi minyak? Kita subsidi minyak sudah bagi. Negara kita, rakyat kita, berapa orang dapat hasil itu? Banyak minyak sudah pergi negara jiran. Contoh macam nelayan pun nelayan punya. Dia punya ombak kuat, dia punya diesel subsidi pun habis. Pasal itu antu di bawah laut itu, macam kuat isak, sudah habis. Pokok senar pun boleh isak, dia sudah habis. Itu diesel dia sudah kasih isak, sudah habis. Ini kita mesti mau lihat. So kita kalau boleh flow kita ikut the market price, kita kira balik 3,000 cc ke bawah punya kereta semua rotate free.
Insurans kita kasih balik lagi sekian banyak, minta. Ini semua itu macam contoh 1000 cc punya insurans kita kasih free. Minta tekafu kasih, kerjaan bayar. At least kita ada bottom line berapa kita nak kasih subsidi. 3,000, 1000 ke atas ke 3000 cc mungkin kita minta dia bayar 30% ke 40% ke 3000 cc ke atas ya. Memang macam Pokosna itu kaya punya tak bayar subsidi. Mungkin Rotek boleh kasih lah, bayar separuh, kasih separuh. Rotek Lu kapal terbang pun ada, helikopter pun ada. Dia kasih berapa? Mungkin suruh dia bayar 70% ke 80% kerja kasih. Saya rasa kalau kita jalankan ini lagi senang. Macam pas pengangkutan awan, kita kasih rotate free. Pemi punya lori kita kasih rotate free. Parang tidak ada harga. Kerjaan kasih subsidi kita boleh kira punya. Minyak kita bagi subsidi, kota hari-hari increase, dinaikkan kota, itu tidak boleh. Inilah saya minta ke MOF sama Jabatan Perdana Menteri atau EPU, kajilah betul-betul. Janganlah bagi peluang ini Pokosna. Inilah hari-hari buat cerita. Naik minyak 1 sen pun bising. Naik minyak 10 sen pun bising. Tapi turun 2 sen dia tidak bising. Inilah kita tak payah bagi peluang sama Pokosna buat bising. Tapi kita tak macam Pokosna suka-suka kasih naik minyak, kasih pising minyak. Tak tahu yang di Petua. Belum. Tak tahu yang di Petua. Ini masalah satu. Ada 2 masalah hari. Ini Kementerian Kemajuan Luar Bandar Tanggung Wilayah. Tak tahu yang di Petua. Kita memang sekarang masalah yang pening. Saya rasa Kapit Sarawak banyak orang sama punya isu. Kita kawasan pendalaman, terutama sekali kawasan pendalaman. Kita nampak itu tiang-tiang elektrik ada. Tiang ada, kabel ada. Tetapi itu tali. Macam sudah cari tali sudah. Tiang tarik. Itu tiang itu semua. Itu memang kabel lah. Itu rumput pun sudah naik. Tetapi sampai hari ini sudah 7-4 tahun. 5-6 tahun. Itu elektrik tidak boleh masuk di rumah. Itu pipe air lagi, pipe besar-besar pun sudah 4-5 tahun, tapi air tiada. Itu pun masuk kebiayaan lagi. Bila kita soalkan ini isu, berapa kali sudah Dewan Yang Mulia ini saya, di Dewan Yang Mulia ini saya soalkan ini isu. Jawapan dia selalu, kita ada teknikal yang merasa, ini Sarawak ada isu ini. Kenapa tidak boleh kementerian sama kerajaan Sarawak duduk berbincang, trace tahu mana masalah. Janganlah buat rakyat cari mangsa, rakyat cari nak kena naya. Kenapa begitu susah selesai? Berapa tahun nak kalah kata baru seminggu 2 minggu tak apa. Tapi setuju lah tidak yang berkawasan. Hidup BN. Boleh, sila. Hidup BN. Ya, ini memang saya mau cuci dia sikit. Ini dia timbalan menteri itu. Inilah kita mesti mau lihat. Rakyat sudah nak angin. Dia marah sama kita. Kita janji ditepati. Kita janji tidak boleh ditunai. Walaupun dia nampak tapi tidak boleh diguna. Kita mestilah mau selesaikan ini isu. Mintalah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Tanggung Wilayah, pegawai-pegawai, terutama sekali ketua-ketua jawatan itu turun badan lihat dan selesaikan ini isu. Kita mesti mau lihat kementerian ini. Sarawak tidak lama lagi pilihan raya. Janganlah bagi peluang pemangkang ini macam Sepang kong kali kong yang dia cerita kosong nanti sana. Kita jangan bagi dia orang peluang. Kita selesailah masalah sekarang. Jangan dalam pilihan raya baru mau selesai. 50 tahun cerita pasal tentang 50 tahun cerita pasal tiang elektrik. Yang Selangor pun sama lah. Lagi teruk lah. Jangan bising lah. 50 tahun cerita tiang elektrik. Apalah punya kong kali kong betul lah you ni. Tak tahu yang di Petua. Isu lagi satu. Saya mau sentuh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Memang kita sekarang tiap-tiap sekarang tengah hujung tahun. Kita nampak lagi hari-hari hujan.
Kemungkinan ada tempat hujan rapat, kita panggil kilat. Sini sana. Kementerian ini ada betul-betul buat satu kajian kah? Macam mana nak selesai ini masalah? Kadang-kadang ini isu bukan soal kita di bawah sea level. Selalu kita nampak because of broadcast, because of size of the drainage. Sampai hari ini kita nampak, tidak boleh nampak lagi para Kementerian Sumber Asli buat betul-betul kajian, buat satu mikro punya rancangan untuk menyelesaikan ini isu. Macam contoh di Bintulu, saya sudah minta peruntukan 20 juta untuk sungai Sibiu, mentalamkan sungai Tang Widen itu sungai. Sudah bagi 1 tahun lah, tak ada jawapan, tak ada perbincangan. Macam mana nak selesai ini masalah? Kita biarkan sekarang Bintulu rakyat tanya sama saya, tidak lama sekarang hujan sudah. Dia kata tiap-tiap malam kalau hujan dia orang mau bangun jaga, mana tahu air masuk lagi mau pindah rumah. Inilah rakyat jadi marah kita. Ini pegawai daripada ini kementerian. Ada ambil perkara ini serius ke tidak? Ada betul-betul kita nak selesai rakyat punya masalah ke tidak? Saya paham. Ini goreng ke gulung? Gulung. Gulung mas. Tamat. 2 minit lagi. Ini isu ini kita sudah soal banyak kali. Saya nampaknya rakyat, memang saya setuju rakyat kata kementerian ini tidak ambil serius. Sampai hari ini langsung tidak bagi jawapan macam mana nak selesai ini. Dan juga saya ada soal ini Kemenang River juga. Ada siltation sini sana. Rakyat itu air tidak boleh discharge. Smoothly discharge dengan izin ke laut. Kita nak minta sedang area Tipening juga, made the study, tapi sampai hari ini pun tak ada jawapan. Saya berharaplah menteri bolehlah bagi satu jawapan yang ikhlas, terus terangkan peruntukan bila baru ada. Bila ini sungai Sibiu boleh dimula. Bila Bintulu punya beparitan boleh dinaik tarafkan. Dan juga Tiap-tiap tahun cakap benda sama lah. kemana punya sungai bila boleh diselesai. Jadi sekali lagi terima kasih Dato' Yan Pitua bagi peluang sama saya. Kami